Jadi mudah-mudahan usaha yang ada di Baitul Qura ini sentiasa menjuruskan kepada penghasilan 3 ilmu ini. Ilmu Islam, ilmu iman dan ilmu ihsan. Maka kalau kita jadi orang yang ada ilmu, maka kita akan nampak apa batas-batas dia. Kerana ulama sebut kita perlu kepada 4 perkara. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu macam kita kata tadi, dia adalah cahaya menerangi hati kita. Kalau hidup tanpa ilmu hidup dalam kegelapan, hati yang gelap, macam orang yang buta. Orang buta ni baik lagi dia, kerana dia hanya buta mata. Tapi orang yang tak ada ilmu, dia adalah buta hati. Dia tak nampak halal haram, dia tak nampak sah batal, dia tak nampak hukum-hukum Allah. Dia langgar je. Dia tak kira lagi dah. Yang dia baca, apa untung, apa rugi. Dia tak baca apakah yang dikatakan halal ataupun haram. Sebab itu kita nakkan ilmu. Kerana dengan ilmu akan menyinarilah hati kita, bercahayalah kita, dan kita nampak batas-batas dia. Yang kedua ialah amal. Ilmu kalau dipelajari dan diusahakan, dikumpul, tetapi tanpa amal, maka ini adalah sesuatu yang merugikan. Kita tanam pokok, tak keluar hasil. Jadi apa makna kita dah baja, kita dah siram, tapi tak ada hasil, rugi. Ilmu tanpa amal rugi. Kemudian yang ketiga, kita perlu kepada ikhlas. Kalau amal yang kita buat penat tanpa ikhlas, juga merugikan. Dan yang keempat, bagaimana nak jaga ikhlas, nak maintain, nak kawal. Maka kita perlu kepada yang keempat, iaitu ilmu. Yang keempat ialah disebut al-khasyah, takut. Keadaan sentiasa bimbang. Kita tidak berada 100% yakin boleh tepuk dada, saya tak heran itu semua. Tak, kita tak tahu nasib apa yang sedang berlaku dan akan berlaku pada diri kita. Jadi dengan sebab itu kita sentiasa takut. Itu yang kita dengar kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, alangkah baiknya, wahai unta, kalau aku jadi engkau. Alangkah baiknya, wahai daun, kalau aku jadi engkau. Sampai satu ketika dia kata, alangkah baiknya kalau aku jadi engkau, wahai kambing. Engkau diberi makan oleh Tuhan engkau, sehinggalah engkau besar, berisi, sampai masa engkau akan disembelih. Daging engkau akan dipotong, diletakkan atas api yang panas, kemudian engkau dikunyah, dimakan, dan akhirnya engkau akan keluar sebagai najis. Itu lebih baik engkau kalau aku jadi engkau. Engkau tidak akan dihadapkan di depan Allah, engkau tak akan ditanya itu dan ini. Engkau bebas daripada menghadap Allah SWT. Jadi itu rasa takut. Jadi kita kena ada khasyah, takut dan bimbang. Kita tak tahu apakah nasib kita. Jangan ada rasa bongkak dan sombong yang keadaan kita belum ada jaminan. Jadi untuk balik pada yang pertama tadi, ilmu. Kita kata ilmu 3, ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Dan inilah hadis yang berlaku. Satu ketika Jibril datang kepada baginda.
dengan keadaan baginda tak perasan. Selalunya baginda tahu yang datang tu Jibril. Tapi setelah berlaku beberapa soal jawab antara baginda dengan Jibril, baru baginda tahu itulah Jibril. Datang dengan rupa yang tak dikenali, datang dengan pakaian yang begitu bersih, rambut yang begitu hitam menunjukkan orang yang muda, dan telah memberikan beberapa persoalan. Pertamanya ditanya baginda tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, tentang Islam. Yang kedua ialah soalan mengenai dengan tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Jadi tiga perkara ini asas. Iman dalam, Islam luar, dan ihsan hati, sifat, perangai, sikap, itu adalah ihsan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang penting pertama-tama sekali ialah ilmu iman. Keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita nak masukkan satu pegangan dan kepercayaan kita kepada Allah SWT, iaitu satu bentuk pengenalan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu perkara yang wajib, yang pertama, asas, mengenal Allah seyakin-yakinnya. Macam mana kita nak kenal Allah? Hari ini banyak orang cakap tentang ma'rifatullah, tentang iman kepada Allah. Hakikat dia apa? Maka dengan itu disebut ulama, dalam kita nak mengenal Allah, dalam kita nak mempelajari ilmu tauhid, nak mengenali siapakah Allah yang kita sembah, bagaimana kedudukan dia, bagaimanakah pengenalannya, maka dengan itu ulama-ulama sebut ada 4 perkataan yang kita kena bersihkan otak kita. Maknanya jangan bermain dalam fikiran kita, jangan mengusik minda kita dalam kita nak belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perkataan pertama ialah di mana. Aina, di mana. Jadi perkataan di mana ini jangan sekali-kali bermain di fikiran kita, bahawa kita nak mencari di mana Allah. Allah ni duduk di mana? Kita pun buat kajian, kita membuat berbagai-bagai usaha untuk dapatkan pengetahuan kita bahawa Allah ada di sekian tempat. Maka Allah berada di atas arash, sedang duduk. Kalau kita belajar ilmu kenal Allah sampai tahap begitu, maka itu mengundang bahaya. Dan itu satu pengenalan yang salah. Sebab itu perkataan di mana jangan bermain dalam fikiran. Dan tidak ada hak kita untuk mencari di mana Allah. Kerana kita tak akan jumpa. Kalau kita ditanya Allah di mana, salah jawapan kalau kita kata Allah di langit. Lagi salah kalau kita kata Allah ada di mana-mana. Kerana Allah tidak boleh kita menggunakan fikiran kita untuk kita mencari di mana Allah. Baginda tak pernah suruh sahabat-sahabat, tak pernah disuruh untuk memahami bahawa Allah itu berada di sekian tempat. Dia berada di satu singgasana. Dia berada bersemayam di satu takhta. Tak. Jadi kalau kita ditanya Allah di mana, maka kita jangan cuba nak mencarinya. Kerana ini perkara yang perlu kita buangkan dari fikiran kita. Kosongkan otak kita. Jangan cuba-cuba nak cari Allah itu di mana. Kerana kita tak akan jumpa. Kerana Allah bukan di kanan, Allah bukan di kiri, Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah. Bukan di atas. Kerana yang dipanggil kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah,
ini adalah arah. Dia arah ni makna tempat. Kita tempatkan Allah di satu-satu tempat, sedangkan Allah tidak mengambil tempat. Dia tidak bertempat. Dia tak boleh dikatakan dalam dunia, dia bukan luar dunia. Dia tidak mengambil tempat. Dia bukan di atas, dia bukan di bawah, dia bukan di kanan, dia bukan di kiri. Sebab itu kata baginda dalam hadis, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kamu lebihkan saya dengan Nabi Yunus. Kalaupun Nabi Yunus berada di dasar laut dalam perut ikan, sedangkan saya dah sampai ke Sidratul Muntaha, jangan kamu nampak saya dah lebih dekat, jauh berbanding dengan Yunus yang berada di dasar laut. Sama saja. Baginda kata, la tufaddiluna ala Yunus ibn Matta. Jangan kamu nak lebihkan saya dengan Yunus. Kami berada di tahap yang sama. Maknanya kita dengan Allah ini, kita tak pakai jarak, bahawa kita dekat dalam satu jarak. Tak. Kerana Allah, dia tidak mengambil tempat. Dia tidak berada di satu tempat bersemayam. Tak. Kalau kita tengok tuan-tuan yang mulia, segala-gala selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Bermula daripada manusia, gunung ganang, bukit bukau, bumi, langit, arash, kursi, malaikat, syurga, neraka, semua itu adalah makhluk. Semua adalah ciptaan Allah yang dipanggil makhluk, yang hanya asal dan kekal dengan zatnya yang tak pernah terusik. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang kekal. Allah zat yang ada, yang tidak pernah berubah. Seperti mana keadaan dia Allah, itulah dia Allah, itulah dia Allah. Dia bukan berubah macam kata dunia ni. Dunia ni tiap-tiap hari kita nampak perubahan demi perubahan. Diri kita pun kita boleh nampak. Dulu kanak-kanak, sekarang dah dewasa, sekarang dah kahwin, dah ada anak, dah mula nak menerima menantu, dah ada cucu, berubah. Kereta baru hari ni kita beli dalam plastik, besok dah harga lain. Kita pergi tolak balik, dia kata bukan harga semalam lagi dah. Belum pakai lagi, belum pun dah berubah. Setiap benda dalam dunia ni segala-galanya berubah. Allah tidak berubah. Macam mana dia Allah, begitulah keadaan dia, sampai bila-bila pun itulah keadaan dia. Dia tidak pernah berubah memakan zaman. Oh, mungkin dah tua, mungkin dah lanjut usia. Tidak. Sebab itu dia tidak mengambil tempat. Dia tidak di kanan, dia tidak di kiri. Dia tidak di bawah, dia tidak di atas. Dia tidak di depan, dia tidak di belakang. Dia di mana? Dia tidak mengambil tempat. Kerana asalnya, bila kita sebut segala-gala dunia dan cakrawala yang ada ni adalah makhluk yang bermula asalnya tiada. Asalnya tak ada. Dunia ni tak ada. Macam mana kita ni? Kalau kita baca umur kita, sebelum tu kita tak ada. Baca ibu kita, tak ada. Semua ni asal dunia ni tak ada. Tanah Melayu ni tak ada. Bumi tak ada. Apa pun tak ada. Segalanya bermula dengan kosong. Tak ada satu yang asal usul ada sedia kala. Seperti mana disebut hari ini, bumi semula jadi. Bukan. Bumi ciptaan Allah yang dijadikan setelah tiada. Bumi ini setelah tiada. Dulu semua tak ada. Yang ada Allah. Boleh kita nak kata kanan? Apa kiri yang ada? Boleh nak kata atas? Apa ada kat bawah? Tak ada apa. Yang ada kanan kiri ni bila ada sesuatu di bawah. Atas meja, bila ada meja, maka handphone atas meja. Kalau meja tak ada, saya nak kata handphone atas meja macam mana? Saya nak kata mikrofon atau botol atas meja. Sekarang meja tak ada.
Apa pun tak ada. Nak nisbah atas apa? Tak boleh nisbah atas. Kerana dia tak ada benda bawah. Jadi, tak ada benda. Dalam dunia kosong. Aras pun tak ada. Kita nak kata Allah duduk atas aras. Macam mana duduk atas aras? Aras pun tak ada lagi. Kerana aras itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tidak mempunyai hajat tertentu. Allah bukan ada kepentingan. Kalau tak ada aras, dia tak boleh duduk. Nasib baiklah ada aras, maka dia pun boleh duduk. Tidak. Aras adalah makhluk. Seperti mana Allah tidak berhajat pada manusia. Allah tidak berhajat pada amalan manusia. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada manusia. Kerana kita ni ada ciptaan Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah. Allah, dia adalah ghani, dia adalah kaya, dia tak berhajat pada sesuatu. Jadi sebab itu, kita jangan sekali-kali bermain dalam fikiran kita nak mencari di mana Allah. Kalau kita cuba cari, kita tak akan jumpa. Kerana Allah bukanlah zat yang mengambil tempat. Dia tidak mengambil tempat. Dia tidak bertempat. Dia tidak bersemayam. Dia tidak bertakhta. Bukan dia di tempat-tempat tertentu yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam naik menghadap jumpa Allah. Jadi dalam kisah Isra' Mi'raj, kalau kita kata, kalau bukan Allah bertempat, kenapa Nabi naik ke langit? Bukankah boleh selesai kat dunia saja? Kenapa Nabi naik ke langit kalau tidak kerana Allah bertempat di atas? Seperti mana diguna pakai oleh sebahagian mereka yang mendakwa Allah duduk di atas arash. Kita kata baginda naik ke langit bukan kerana Allah di atas. Tak pernah dijadikan bahan hujah, bahan cerita. Ulama-ulama mengatakan Allah di atas, bukti dia Nabi naik Isra' Mi'raj. Tak. Itu bukan bukti. Kerana tak disebut pun bahawa naiknya baginda Isra' dan Mi'raj itu menandakan Allah ini mempunyai tempat singgah sana dia. Sebab itu baginda kena naik dan jumpa Allah di atas. Bukan. Kalau baginda naik jumpa di atas, bagaimana pula dengan hadis Nabi bila baginda berada ketika mana dikejar oleh Quraisy? Baginda lari sembunyi bersama Abu Bakar dalam gua. Baginda dengan Abu Bakar dalam gua. Dan orang Quraisy dah sampai dekat pintu gua. Tinggal hanya kalau dia tunduk, dia nampak. Tapi malang dia tak tunduk. Dia tak terbayang kemungkinan ada kat dalam. Sebab sarang laba-laba ada kat sana, sarang burung merpati pun ada di sana. Tapi baginda dengan Abu Bakar ada kat dalam. Abu Bakar agak rasa takut dia. Kerana memikirkan kalaulah orang Quraisy berjaya tunduk dan nampak, mereka akan tangkap baginda, maka dengan itu tamatlah segala-gala usaha yang baginda nak bawa untuk membawa manusia kepada satu kehidupan yang dikatakan agama, hidup beragama. Kerana belum selesai lagi usaha-usaha baginda. Baginda hanya satu peringkat. Di Mekah ni hanya ada solat, puasa belum ada, zakat belum ada, haji belum ada. Belum lagi benda yang banyak yang melengkapkan selengkapnya Islam. Tiba-tiba separuh jalan baginda sudah ditangkap. Itu yang membimbangkan. Baginda dengan tenang memberikan satu peringatan pada Abu Bakar dengan menenangkan Abu Bakar. Supaya Abu Bakar jangan jadi gelisah, jangan takut. Allah ceritakan ketenangan baginda ini. Dan baginda menenangkan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam Al-Quran. Allah masukkan sebagai ayat yang dibaca menunjukkan betapa kasihnya Allah pada Abu Bakar, seperti mana kasihnya Allah pada Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Maka Allah petikkan kisah ini dalam Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Bila berkata dia kepada sahabatnya. Ini ayat ni tak ada orang lain lah. Bukan sahabat dimasukkan Jibril, bukan Mikail, bukan Ali, bukan Khadijah, tetapi dia adalah Abu Bakar, yang mana Allah memetik ayat ini dengan menyebut kata-kata baginda pada Abu Bakar, la tahzan, Abu Bakar jangan kamu sedih. Dan di sana kata baginda, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma. Baginda kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
Apa sangkaan kamu dengan kita berdua? Sebenarnya kita bertiga. Bukan dua saja, ada satu lagi sama dengan kita. Jadi kalau kita kata, macam mana pula kalau kita kata bertiga, siapa? Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, satu lagi Allah. Karena baginda kata, ma dhannuka bithnain, apa sangkaan kamu dengan berdua? Allahu thalithuhuma, Allah ketiga bersama dengan yang dua tadi. Jadi takkan kita nak kata Allah ada dalam gua? Duduk berhimpit dalam gua. Gua tu kalau satu baring, satu lagi kena duduk. Dia tak boleh dua-dua baring, dua-dua duduk, tak boleh sempit. Macam mana Allah nak menghimpit duduk pula dalam gua? Kalau kita kata Allah ini mempunyai tempat boleh bergerak ke sana sini, maka baginda naik Isra Mi'raj kerana Allah ada di atas, maka bagaimana pula dengan bila baginda dalam gua, baginda kata Allah bersama dengan saya. Jadi sebab itu maksud Allah di situ bukan Allah zat, tetapi rahmat Allah, inayatullah, ma'iyatullah dan sebagainya. Sidang pendengar yang dimuliakan, tuan-tuan yang dimuliakan. Jadi Allah, dia zat yang tidak mengambil tempat. Kita jangan nak usik minda kita untuk mencari di mana dia. Kita takkan jumpa. Kerana dia yang tak mengambil tempat. Kerana dia tidaklah menjadi sesuatu atas maksud dan kepentingan dia. Dia bukan di kanan, dia bukan di kiri. Kerana dia sendiri mengenalkan diri dia, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Tidak bersifat mengambil tempat, ada singgah sana, ada tempat bersemayam, tempat bertakhta, macam raja dunia duduk di singgah sana yang kita nampak bagaimana dia dikelilingi dengan gundik-gundik, dikelilingi dengan makanan-makanan, minuman dan sebagainya. Allah bukan. Allah bukan seperti makhluk. Jadi Allah tidak mengambil tempat. Kalau kita ditanya orang, Allah di mana? Kita tak ada jawab, Allah ada di langit. Tak betul. Kerana Allah bukan di langit. Itu yang Nabi naik itu. Nabi naik itu sebenarnya nak diberitahukan kepada kita dalam cerita Isra' Mi'raj itu ketinggian dan kelebihan maqam yang tak pernah dicapai atau tercapai oleh mana-mana manusia maupun Nabi atau Rasul maupun malaikat. Sebab itu Allah bawa baginda ke tempat tak ada orang boleh sampai. Untuk apa? Untuk Allah mengangkat darjat ketinggian yang tak ada orang boleh capai ketinggian sehebat itu. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nak dibawa cerita Isra' Mi'raj itu, dia adalah satu cerita menceritakan kelebihan dan ketinggian baginda. Bukan kedudukan Allah, tidak diguna pakai. Tak ada dalam kitab Tauhid bila sebut cerita Allah, maka bukti dia duduk di langit kerana Nabi naik. Tak ada. Kalau ulama-ulama nak gunakan bukti itu, dah lama disebut, tak ada satu kitab pun menyebut bahawa Allah duduk di langit, bukti dia Nabi naik Isra' Mi'raj. Tak. Cerita Isra' Mi'raj cerita apa? Cerita kelebihan Nabi, ketinggian Nabi, kesempurnaan Nabi. Kerana Nabi sebelum nak berhijrah ke Madinah, maka setahun sebelum penghijrahan, baginda diberikan satu perjalanan yang sangat menarik, yang sangat hebat, yang tak ada orang boleh dapat. Maupun Nabi Adam yang pernah ditempatkan dalam syurga, Nabi Musa yang dipanggil dipanggil untuk menghadap Allah di Bukit Tursina, tapi mereka tak dapat keistimewaan Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni nak cerita kelebihan Nabi, tak lebih. Jadi bukan tujuan nak cerita Allah di langit. Salah. Kalau kamu kata Allah di langit, bagaimana pula dengan hadis Nabi tadi yang kita cerita bahawa Nabi kata Allah bersama dengan saya dalam gua. Takkan Allah dalam gua? Tentulah tidak boleh kita nak bayangkan bahawa gua itu berada tiga zat dalam itu. Sedangkan baginda dan Abu Bakar dalam gua. Yang baginda maksud ialah zikrullah, rahmat Allah, ma'iyatullah bersama dengan kita. Pertolongan Allah ada dengan kita. Jangan bimbang. Sebab itu baginda tidak sedikit pun rasa takut. Walaupun baginda dikejar, dicari oleh Quraisy dengan berbagai-bagai tawaran lumayan, tapi baginda tak takut. Baginda penuh yakin
orang Quraisy tak akan boleh apa-apakan baginda. Cuma baginda buat tak mengambil jalan untuk terus berhijrah, melainkan setelah sembunyikan diri dalam gua untuk mematahkan segala usaha-usaha Quraisy. Bila mereka gagal mencari hari pertama, cari hari kedua, hari ketiga, akhirnya mereka, apa yang berlaku ialah mereka tak dapat nak jumpa, tak tahu di mana. Hilang semangat mereka. Lepas itu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam keluar setelah mereka hilang semangat untuk mencari baginda. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, itu pertama, perkataan di mana tak boleh bermain dalam fikiran kita. Kalau ada orang tanya kita Allah di mana, maka jawapannya ialah Allah tidak mengambil tempat. Allah tidak mengambil tempat. Dia bukan di kanan, dia bukan di kiri, dia bukan di atas, dia bukan di bawah, dan dia bukan seperti mana yang apa yang dikatakan oleh manusia. Dia adalah zat yang tidak mengambil tempat. Itu perkara pertama. Baik, perkataan kedua. Bagaimana? Jangan kita cuba nak kenal Allah dengan bagaimana. Bagaimana rupa dia? Besar dia mana? Tinggi dia mana? Dia emas ke, perak ke, batu ke, besi ke, tembaga ke, bagaimana? Makna jangan kita cuba nak usaha untuk mengenal zat Allah. Kita tak akan kenal. Allah bukan berjasad. Allah bukan bertubuh. Allah bukan seperti kita. Kita ni ada jari, ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang, ada nyawa, ada udara, ada oksigen. Jadi kita kenal diri kita adalah serba lemah, makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Tapi Allah tidak seperti makhluk. Allah tidak berjasad, Allah tidak bertubuh, Allah tidak berudara, Allah tidak beroksigen. Allah bukan hidup seperti kita. Dia bukan seperti makhluk. Jadi kita tak boleh nak bayangkan dalam satu rupa. Mungkin dia rupa dia macam ni kot. Kita lakarkan jari dia besar gunung, besar sekali. Bukan. Dia bukan seperti gunung, dia bukan seperti laut, dia bukan seperti apa pun. Tak, kita tak boleh kenal zat dia. Kita tak boleh kenal zat dia. Kerana zat dia tidak menyerupai sesuatu. Apa yang ada pada kita adalah makhluk. Makhluk ni suatu kelebihan yang terhad. Mata kita, tuan-tuan cuba tengok, boleh jauh sampai mana? Kita pakai teropong pun sampai mana kita boleh nampak? Masih terhad. Telinga kita, jauh mana kita boleh dengar? Sampai tahap mana? Pakailah alat pendengaran. Jauh mana pun masih terhad. Lebih-lebih otak kita, kita fikir macam mana pun, kita cuba nak fikir sesuatu, masih lagi kita tak akan dapat pencapaian dalam pemikiran kita kerana otak kita terhad. Sebab kita makhluk. Makhluk ni semua makhluk. Dalam tubuh badan kita semua makhluk ciptaan Allah. Semuanya mempunyai suatu yang terhad. Bila kita ada kemampuan yang terhad,
tak mungkin untuk kita mengenali zat yang agung, zat yang esa. Kita tak boleh nak kenal Allah ni macam mana bentuk dia, rupa dia, tinggi dia, besar dia. Sebab itu segala nisbah makhluk tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Kalau tadi kita sebut, tak boleh kita kata Allah di kanan, di kiri, di atas, belakang, semua tu tak boleh. Kalau orang tanya juga Allah di mana, kita kena jawab Allah tidak mengambil tempat. Kerana dia tidak kanan, dia tidak kiri, tidak bawah, tidak atas, tidak depan, tidak belakang. Katanya mana? Allah tidak mengambil tempat. Kerana dia yang menjadikan tempat seperti mana dia menjadikan masa. Masa Allah jadikan, tempat Allah jadikan. Dia tak mengambil tempat dan dia tidak mengambil masa. Jadi kalau bagaimana, maka segala nisbah bagaimana ni tak boleh. Nisbah manusia, kecil, besar, gemuk, kurus, tinggi, panjang, rendah, bulat, biru, merah, hitam, warna, itu semua nisbah, satu pun tak boleh kita nisbah pada Allah. Kalau kita kata itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar apa? Bukan besar saiz, bukan besar tangan, bukan besar kaki, besar dalam keagungan dia. Kerana Allah, dia bukan makhluk. Tak boleh kita nak menyifatkan dia kepada satu-satu sifat tertentu. Jadi kalau orang tanya kita juga Allah bagaimana, maka kita kata Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ni semenjak bila? Semenjak bila adanya Allah? Maka dipanggil mata. Semenjak bila mata? Kita jawab Allah ini zat yang tidak ada mula. Dialah zat yang tidak ada permulaan bagi dia. Dia panggil huwal awwal. Dialah yang terawal yang tidak ada mula. Kalau ada orang ditanya, kita jangan test. Kalau kita uji satu orang, dia salah jawab, rosak. Cuma dalam pengajian kita sebut, kalau satu orang ditanya, sebelum Allah siapa? Kalau ada yang menjawab kata, saya tak tahu. Saya tak tahu. Maka jawapan dia sudah membuatkan dia punya iman dia rosak. Iman dia dah koyak. Iman dia dah patah. Dah rapuh. Sebab dia kena tahu bahawa sebelum Allah tidak ada siapa, yang ada hanyalah Allah. Dan Allah zat tidak ada mula. Dialah zat yang tidak ada mula. Tak bermula dengan ada, yang mana bermulanya tiada kemudian ada. Itu tak. Allah ni memang ada dan ada. Sebelum dia, dialah yang ada dan tidak ada mula dengan tiada. Dia ada. Sebab itu ulama bahagikan 4 perkara. 4 benda. Pertama, suatu yang tiada mula dan tiada sudah. Tak ada permulaan. Semenjak bila? Tak ada mula. Sampai bila? Tak ada sudah. Sampai selama-lamanya tak ada sudah. Tak ada mula, tak ada sudah. Tidak ada permulaan, tidak ada awal. Tak ada awal. Tidak ada awal dan tidak ada sudah. Siapa dia? Allah. Allah ni tak ada awal, tak ada sudah. Tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung dia. La awwala wa la akhirah. Allah. Yang kedua, tidak ada permulaan tetapi ada penyudahan dia. Ada akhir. Ini yang kedua. Tidak ada mula tapi ada akhir. Semenjak bila? Tak ada mula.
Tapi sampai bila? Ada penyudah dia. Ada akhir dia. Ini yang kedua. Tak ada mula, ada akhir. Apakah contohnya? Tak ada mula, ada akhir. Contohnya ialah ketiadaan kita. Tak adanya kita ini semenjak bila? Ketiadaan kita ni tak ada mula. Memang semenjak mula lagi kita memang tak ada. Ketiadaan kita. Dan ketiadaan kita ni ada akhir dia. Iaitu dengan lahirnya kita, maka tamatlah ketiadaan kita. Maka ketiadaan kita ni dikatakan tiada mula, ada akhir. Nombor dua. Nombor tiga, ada mula, tak ada akhir. Nombor tiga, ada mula, tetapi tidak ada akhirnya. Selama-lamanya, tak ada akhir. Siapa dia? Iaitu manusia, jin, malaikat, syurga, neraka. Ini adalah benda-benda yang ada mula tapi tak ada akhir. Tak ada akhir. Sampai selama-lamanya. Kita ni ada mula. Makna Allah jadikan kita mula. Sampai bila? Tak ada akhir. Cuma mati hanya sebagai perpindahan. Mati itu bukan akhir. Mati itu bukan tamat. Mati itu bukan habis. Tapi mati hanyalah sebagai perpindahan dan kita kekal. Manusia dalam syurga kekal, manusia dalam neraka kekal, malaikat kekal, syurga kekal, neraka kekal. Jin kekal. Jadi ada mula, tak ada akhir. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada mula, ada akhir. Ada mula dijadikan, akhir ditamatkan. Habis. Tak ada lepas tu. Iaitu segala makhluk selain jin dan manusia. Dan selain pada malaikat, syurga dan neraka. Selain pada ini, semua ada mula dan ada akhir. Lembu, kambing, binatang, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, semua ini ada mulanya dan ada akhirnya. Habis. Jadi itu empat. Jadi kalau kita tengok daripada empat ni, maka kita tahu bahawa Allah zat yang tidak ada mula dan zat yang tidak ada akhir. Jadi bila kita ditanya nak kenal Allah macam mana, kita kata bila masa dia, Allah tidak ada mula dan tidak ada akhir. Huwal awwal. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah berapa adanya Allah. Tuhan ni berapa? Saya masih ingat dekat sekolah, bila cikgu saya pernah ajar, dia kata, mungkin ada dunia lain, mungkin ada makhluk lain, mungkin ada satu Tuhan lain. Tak, Allah itu satu saja. Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu satu. Itu yang dalam Qul huwallahu ahad. Untuk kita kenal lebih dalam, macam mana kita nak kenal Tuhan kita? Maka nak kenal dia, maka ulama-ulama telah memberikan panduan dah sekian lama. Sudah ratusan tahun sampai ke hari ini. Cara pengenalan Allah yang mencukupkan kita dan meyakinkan kita, itulah cara yang perlu kita kenal. Melalui sifat-sifat 20. Sifat 20, itulah cara nak kenal Allah. Kalau orang tanya Allah, kamu siapa? Allah kita, dia adalah zat yang ada. Adanya dia dengan tidak bermula. Dan adanya dia yang tidak ada kesudahan. Adanya dia yang tidak menyerupai sesuatu. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, iaitu kelainan dia, penceranggahan dia dengan segala sesuatu. Dan dia adanya dia tidak berhajat kepada sesuatu. Qiyamuhu bi nafsih, dan dia adalah tunggal ulung unggul. Itulah Allah yang saya sembah. Selesai. Habis dah. Tak perlu kita nak kata putih, hitam, merah, hijau, atas, bawah, tepi, kanan. Tak perlu.
Cukup dengan kita kenal, sebab itu sifat 20 ni wajib. Kalau orang kata tak wajib sifat 20, tak perlu. Nabi tak pernah ajar sahabat. Pernah kamu berada zaman Nabi sehingga kamu kata Nabi tak pernah ajar sahabat? Macam mana kamu kata Nabi tak pernah ajar? Dia kata tak ada. Tunjuk dalam hadis mana sifat 20. Oh, kalau tak ada sifat 20 dalam hadis, makna Nabi tak pernah ajar. Baiklah. Tunjuk saya rukun solat dalam hadis. Ada tak pernah Nabi sebut tentang rukun solat 13 yang kita amal lain dalam hadis? Ada? Tak ada. Kalau macam tu, macam mana kita belajar rukun solat? Betul ke kita punya belajar rukun solat? Niat takbir. Kalau ada orang kata tak betul, tampil, kita nak tengok kamu bijak mana sehingga kamu nak menafikan apa yang telah dibuat oleh ulama-ulama dengan kitab-kitab mereka yang melangit. Kamu nak kata ini semua tak betul? Siapa yang betul kalau tidak? Jadi, kalau tak ada sifat 20 teratur di zaman Nabi, bukan benda itu tak ada. Cuma zaman itu zaman orang bijak. Zaman orang cukup otak dia bersih. Otak dia tak serabut. Bila dia kata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah itu satu. Satu tu dia dapat dah. Satu yang tidak ada mula, satu yang tidak ada sudah, satu yang tidak menyerupai dengan sesuatu, suatu yang tidak berhajat kepada suatu yang tunggal, ulung. Dia dah dapat dah. Kita belum nak kupas satu. Mungkin bagi kita satu, kita tak tahu. Satu tu ada kepermulaan dia. Satu tu akan adakah kesudahan dia. Satu tu adakah persamaan dengan yang lain. Kalau masih kita kata Allah itu satu tapi dia duduk, kita dah samakan Allah dengan makhluk. Kita kata Allah itu satu tapi kita samakan dia dengan sedang bersemayam, bertakhta. Kamu telah samakan dia. Kamu tak meletakkan satu seperti mana Allah sebut, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Sudah. Macam mana kamu kata satu tapi dia duduk. Duduk ada persamaan, bukan satu. Semua orang duduk. Mana nak sama satu dengan semua? Sama. Sebab itu dia tak. Kalau kamu kata Allah itu berjasad, maka dia bukan satu. Kerana semua ni berjasad. Kalau Allah berjasad, jasad Allah bukan sama dengan jasad kita. Tapi tetap kamu samakan Allah dengan jasad. Sedangkan Allah mengatakan dia tidak menyerupai. Allah gunakan ayat yang ada dalam Quran, memberikan satu takkid, satu penekanan yang bersungguh untuk memahamkan kita. Bila Allah kata laisa kamislihi syai'un. Laisa tu makna tidak. Ka tu makna seperti. Mislu tu makna seperti. Dua kali seperti di situ. Untuk apa kalau ulama kata dia datangkan dua kali? Untuk memberikan takkid penafiannya. Tidak sama sekali dia menyerupai dengan sesuatu. Ini tauhid. Kalau ini kita pegang, ini kita kenal cukup. Cuma ulama-ulama dia buatkan kita secara nak memudahkan kita. Seperti mana dipermudahkan kita dalam wuduk. Kalau kita tengok dalam Quran dia tak sebut rukun wuduk 6. Dalam hadis tak sebut rukun wuduk 6. Tapi ulama-ulama nak mudahkan kita, maka rukun wuduk 6. Perkara yang batalkan wuduk 5. Rukun tayamum 5. Rukun solat 15 atau 14. Makna itu susunan yang memudahkan orang seperti kita. Jangan kita nafikan bahawa benda ni tak pernah ada zaman Nabi. Sehingga kan sifat 20 tak wajib belajar. Kalau siapa kata tak wajib belajar, kita nak tanya. Dalam sifat 20 Allah bersifat kudrat, berkuasa. Cuba awak nafikan dan katakan Allah itu cukup lemah. Siapa kata Allah lemah, murtad, habis out iman dia. Allah mempunyai sifat ilmu. Cuba awak nafikan keilmuan Allah. Allah dia bukan tahu sangat. Dia nampak zahir, dalam dia tak tahu. Maka habis iman kita. Allah peka, dia bukan dengar apa yang kita kata. Maka murtad kita. Jadi satu pun daripada sifat 20 yang kita belajar yang tidak boleh dinafikan. Memang itulah sifat Allah. Itulah zat Allah. Dia mendengar bukan dengan telinga. Dia melihat bukan dengan mata. Dia berkata-kata bukan dengan lidah. Dia mendengar dengan sifat kalam. Dia mendengar dengan sifat sama'. Dia melihat dengan sifat basar. Dia berkata-kata dengan sifat kalam. Macam mana ni? Suatu yang tidak serupa dengan makhluk. Dia kalam dia bukan seperti makhluk, bukan bersuara.
Melihat dia dengan basar. Basar dia bukan seperti makhluk. Basar adalah satu sifat yang ada dan kekal, tidak menyerupai sesuatu dan tidak bergantung kepada sesuatu. Bukan macam kita. Itulah sifat 20. Hari ini dah orang jadi sampai pandai sangat sehingga kan menjadi mereka menafikan apa yang sudah dibawa oleh ulama-ulama sekian lama dan membawa putar belit yang menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Inilah kefahaman yang boleh merosakkan kita. Sebab itu saya nak sebut kepada tuan-tuan yang hadir di sini, kekalkan pengajian. Belajar tauhid yang dikata sifat 20. Belajar. Walaupun kita kadang-kadang dah bertahun-tahun tak faham-faham, tak apa, kita belajar. Kita kenal Allah. Bila orang tanya Allah tu siapa, kita kata Allah itu ada, wujud, adanya tidak ada mula, qidam, adanya tidak berakhir, baqa, adanya tidak menyerupai sesuatu, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, adanya tidak berhajat kepada sesuatu, oksigen, udara, angin, semua tidak. Itulah qiyamu binafsih. Adanya dia tunggal, tidak ada syirik berkongsian dengan dia. Itulah wahdaniyah. Dia ada kudrat, dia ada iradat, dia ada sama, dia ada basar. Tengok bertakluk kepada segala sifat ini. Dan insya-Allah dengan ini terbenalah satu kefahaman kita dalam mengenal Allah. Dah cukup. Tak perlu pergi lebih. Nak kenal lebih dalam, nak menghalusi sehalus-halusnya, itu bukan. Cukup dengan apa yang kita ada zahir. Sebab itu ulama kata 4 perkataan tadi. Ini permulaan mukaddimah pengenalan dalam mendekatkan diri pada Allah, nak kenal Allah. Perkataan di mana, buang. Mana kita tak perlu nak cari, tak perlu nak sibukkan. Bagaimana, buang. Jangan kita nak sibukkan. Bila, buang. Dan berapa, buang. Kalau ditanya juga, maka jawapan dia kita jawab. Pertama, jawapan Allah bagaimana, Allah di mana? Jawapan kita, Allah tidak mengambil tempat. Kita ditanya Allah bagaimana? Kita jawab Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Allah semenjak bila? Kita jawab Allah tidak ada permulaan baginya, seperti mana tidak ada kesudahan. Allah itu berapa? Jawablah Allah itu satu. Dialah tunggal, dialah ulung, dialah unggul, dialah Allah yang kita sembah. Cukup. Ini adalah tauhid kita. Tauhid ni dia bukan benda yang macam fiqh. Fiqh ni dia banyak. Dia tak ada tebing, dia tak ada dasar. Tauhid ni kat tu je. Sifat 20. Habis. Cukup. Kita tak boleh nak pergi dalam. Benda yang menyukarkan, menyulitkan, susah. Ini perkara Islam. Kita berpegang dan percaya Allah itu ada. Dan ada tak serupa dengan makhluk. Mempunyai segala kesempurnaan. Sekurang-kurang pengenalan kita pada Allah ialah kita kena terima dan menjadi pegangan bahawa Allah adalah zat yang tidak berhajat kepada sesuatu. Ghaniyun amma siwahu. Itu Allah. Allah ialah zat yang tidak berhajat kepada sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu berhajat kepada Allah. Segala sesuatu berhajat kepada Allah. Itulah Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, saya rasa itulah pengajian saya pada tengah hari ini. Mukaddimah sikit dalam perkara tauhid. Dan saya nak cuba membuang segala kekeliruan yang dibawa masuk oleh pihak-pihak hari ini yang tak bertanggungjawab dengan mengajar kita kepada Allah duduk, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah macam manusia. Jadi Allah berjasad, Allah bertubuh. Maka ini semua adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh kita masukkan dalam akidah kita. Jadi wallahu a'lam bissawab, saya rasa cukup sampai tengah hari ini. Dan mungkin saya buka sedikit ruang kepada jemaah kalau ada yang nak bertanya dalam perkara yang saya sebut tadi, saya persilakan kalau ada soalan. Kalau nak secara bertulis pun boleh, tak ada masalah. Di mana roh? Kalau kita ditanya orang di mana roh,
Kita kata roh dalam badan kita lah. Dia roh ni, dia suatu yang bersangkut dengan badan kita. Sebab itu bila dia keluar, pisah, kita mati. Kat mana di badan kita? Di mana? Dia tak ada satu tempat khusus. Seluruh badan kita ni ada roh. Lepas tu kita picit sana sakit, kita toreh sini sakit, kerana dia ada roh. Kalau roh dah keluar separuh, potong pun tak jadi apa dah. Roh dalam badan. Dia ada 3 istilah yang saya tak dapat nak hadirkan di sini tentang masalah. Dia ada satu roh, satu lagi nafsu, satu lagi malu. Dia hampir berkedudukan dalam badan kita ni. Ada satu tahap dipanggil nafsu. Nafsu kita kadang-kadang nafsu tu roh kita lah, nafsu. Kita tengok sesuatu, kadang-kadang nafsu makan, nafsu macam-macam, nafsu jahat pun ada. Roh kita yang ada dalam diri kita. Malu, roh kita kadang-kadang kita malu. Nak mandi bilik air tak ada kunci ni, kita nak bogelkan tak boleh, kita malu. Perasaan malu, roh kita lah malu. Roh yang bersatu di badan kita, nyawa kita. Roh kita bersama dengan nyawa kita, maka kita hidup. Jadi dia ada iktibar yang berbagai lah dalam masalah roh. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Adik-beradik tiri daripada mahram. Baik. Adik-beradik tiri apakah mahram atau tidak? Jawapannya tidak. Adik-beradik tiri bukan mahram. Contohnya seorang laki-laki ada anak, berkahwin dengan seorang perempuan yang juga ada anak. Katakan seorang laki-laki ni anak dia juga laki-laki, berkahwin dengan satu perempuan, yang perempuan tu ada anak juga perempuan. Maka bapa kahwin dengan ibu, anak boleh kahwin sama anak, kerana mereka bukan mahram. Anak tiri dengan anak tiri bukan mahram. Yang mahramnya siapa? Bapa dengan anak tiri, ibu dengan anak tiri, itu mahram. Kita ada 3 mahram. Apa maksud mahram? Haram ni apa? Haram ni bukan kita kata haram itu yang berlawanan dengan halal. Haram bukan maksud yang dimaksudkan dengan lawan dia ialah halal. Haram di sini ialah kehormatan. Maka kita ada 3 kehormatan. Pertama, kehormatan tempat. Maka itulah Mekah yang mempunyai kehormatan tempat. Kedua, kehormatan masa. Itulah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ini dipanggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan kita ada mahram daripada sudut mahramiyah, yang diharamkan kahwin. Itu haram juga kerana penghormatan, tak boleh kahwin. Maka mahram kita yang daripada sudut tak boleh kahwin ni ada 3. Pertama, mahram nasab, mahram keturunan, tak boleh kahwin.
Siapa dia yang kita tak boleh kahwin ni? Mahram yang tak boleh kahwin sama sekali dunia akhirat, iaitu ibu ataupun anak. Ibu kita tak boleh kahwin, anak kita tak boleh kita kahwin, dunia tak boleh, akhirat tak boleh. Tapi di sana ada mahram dunia saja. Dunia tak boleh kahwin, akhirat boleh. Seperti kakak, adik, makcik dan sebagainya. Ini dunia tak boleh kahwin, tapi akhirat boleh. Maka dengan itu, mahram nasab ni, kita tengok setiap orang. Kalau saya, contoh, saya mulakan saya sebagai laki-laki. Mahram nasab saya 7 orang. Saya laki-laki dan semua laki-laki, mahram nasab 7. Pertama, ibu saya. Ibu yang melahirkan anak. Walaupun anak tu tak ada bapa. Perbuatan terkutuk wal-a'yadzubillah membuatkan seorang perempuan mengandung dan beranak. Kerana dia tak ada bapa, tak ada nisbah lah. Maka ibu yang melahirkan tu apakah batal? Tak batal, itu mahram dia. Walaupun tanpa lesen, itu mahram, itu mak dia. Mahram, sentuh dengan ibu tak batal. Yang kedua, mahram kita ialah anak perempuan. Kita laki-laki ni semua, siapa saja ada anak perempuan, maka anak perempuan tu tak batal. Walaupun kadang-kala ada yang kata wire short sikit, dia pergi sentuh dengan ada perasaan. Sepatutnya kita tak boleh ada perasaan. Kita tak boleh tengok anak kita, kita jadi tergoda. Kita jadi terusik. Syahwat kita terganggu. Padahal tu anak kita. Yang dulu kita basuh berak dia. Dia berak atas riba kita. Cuma sekarang berubah rupa, dah jadi besar. Jadi seorang anak dara. Macam mana kita boleh salah tengok anak, sentuh dengan anak, terganggu kita. Ini masalah kita. Yang kedua ialah anak. Yang ketiga, kakak atau adik perempuan yang menjadi rakan kita daripada ibu yang sama ataupun bapa yang sama. Kakak adik sama ada seibu sebapa atau sebapa atau seibu, mahram kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara sebelah bapa. Bapa kita ada kakak, bapa kita ada adik, sebagai makcik. Dia adalah kakak bapa kita, dia adalah adik bapa kita, itu mahram. Yang kelima, saudara sebelah ibu. Ibu kita ada adik perempuan, ibu kita ada kakak, maka itu pun mahram. Yang kelima, anak abang atau anak adik lelaki dan anak itu perempuan, dipanggil anak buah. Yang ketujuh, anak kakak. Kakak kita atau adik perempuan kita kahwin, dapat anak perempuan. Anak tu mahram kita, anak buah. Ini bagi lelaki mahram, sentuh tak batal. Kalau berdua-duaan, tidak kita berkhalwat. Dan boleh menjadi teman untuk pergi melaksanakan umrah atau haji. Suami tak pergi, pergi dengan anak, boleh. Suami tak pergi, pergi dengan anak buah, boleh. Itu dipanggil mahram. Type. Yang kedua, mahram daripada sudut, kalau perempuan pula, saya perempuan. Siapa mahram saya? Mahram saya yang pertama ialah bapa. Bapa yang sah. Bapa yang dia diijab kabul dengan mak kita ketika kita tak ada lagi apa-apa tanda. Belum ada apa lagi. Orang dulu kahwin dia, lepas kahwin baru berkenalan, barulah dapat bersama dan sebagainya. Zaman sekarang ni orang gelojoh. Nak tunggu selesai dia punya kursus, angkat nikah semua, tak tahu berapa minggu lagi. Jalan dululah, nanti kita pun macam tu juga. Maka tanpa lesen, perbuatan sumbang terkutuk, sehingga bila angkat nikah saja, masa tu dalam perut dah ada isi. Maka itu bukan bapa.
Walaupun dialah DNA menyatakan dialah bapaknya. Tidak, kerana dia tidak ada lesen, dia tidak ada akad yang sah. Itu beza dia. Jadi kalau bapa yang sah, yang memang kita datang setelah bapa ini bersama dengan ibu, ketika mereka sudah diangkat yang sah, maka bapa kita adalah bapa, sentuh tak batal. Yang kedua, anak perempuan, ada anak laki-laki. Yang ketiga, abang atau adik. Yang keempat, saudara sebelah bapa, bapa ada abang atau adik. Yang kelima, saudara sebelah ibu, ibu kita ada abang atau adik. Yang keenam, anak abang atau anak adik lelaki. Yang ketujuh, anak kakak atau adik lelaki. Ini mahram nasab, sentuh tak batal. Yang kedua, mahram daripada sudut ridha, penyusuan, susu. Seorang perempuan, dia memberi susu kepada satu budak dengan dua syarat. Pertama, umur budak tidak melebihi 2 tahun dan susu diberi tak kurang daripada 5 kali. Pagi, petang, malam, 5 masa. Maka dengan ini, anak itu dijadikan sebagai anak susu. Kalau anak itu lelaki dengan ibu susu, adalah ibu dia. Macam ibu biasa. Sentuhan tak batal dan tidak dianggap berkhalwat. Boleh menjadi teman kalau nak pergi haji, umrah. Ajak anak susu je. Boleh. Kalau anak itu perempuan, maka suami kepada ibu susu tadi, itu adalah bapa, daripada bapa susu. Adik-beradik adalah saudara susu, sebelah bapa atau sebelah ibu. Itu semua adalah saudara susu, sentuh tidak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipanggil mahram daripada sudut musaharah. Apa maksud musaharah? Pertama, mahram yang dipanggil mertua. Kita ada mak mertua. Bila kita diangkat nikah kahwin, maka mak mertua kita tu adalah mahram kita. Angkat nikah sah, ada 2 saksi, ada wali, betul ijab kabul, sah. Walaupun satu gurauan, angkat sah. Bila sah, automatik mak mertua adalah mak dia. Sentuh tak batal. Walaupun 2 pasangan ini tak sempat bersama. Setelah angkat nikah, tiba-tiba bergaduh sehingga berlaku perceraian. Putus. Tapi mak kekal, mak mertua tak putus. Cuma beza mak mertua dengan mak sendiri ni, apa beza dia? Kalau mak mertua suruh kita buat sesuatu, mak kita betul suruh kita buat sesuatu, dua-dua perintah tu wajib. Mak ni kata pergi beli barang, wajib taat. Mak ni kata pergi, wajib taat. Cuma beza dia, mengingkari yang mak sendiri berdosa. Mengingkari mak mertua tak ada dosa. Mak dia suruh beli, mak mertua suruh tak pergi-pergi pun, dia tak berdosa. Tak dikira derhaka. Dan tak sama dengan mak sendiri. Kalau kamu tak buat, itu dosa. Dia tak ada sama. Jangan kata aku ni macam mak kau juga, aku pun mak mertua kau macam mak kau, tak ikut berdosa. Tak. Allah tak letakkan dosa kepada anak menantu yang tak dengar cakap mak mertua, kerana dia tidak sampai tahap sebagai mak sendiri. Taib. Mertua kita adalah mahram. Yang kedua, anak tiri. Yang saya sebut tadi. Kita kahwin dengan satu perempuan, ada anak. Perempuan kahwin dengan kita, kita ada anak. Itu anak tiri. Maka anak tiri ini tidak akan jadi anak tiri sehingga 2 pasangan suami isteri ini dah pun bersama. Kalaulah mereka ni sekadar baru angkat, belum sempat bersama, elok kahwin je suami masuk hospital,
Suami masuk hospital, tak sempat bersama, kita nampak memang tak boleh hospital nak bersama, macam mana? Kemudian apa yang berlaku? Berpisah, katakanlah. Maka si bapa laki-laki tadi, dia kata aku nak ambil anak pula. Tadi ambil ibu, dah tak jadi, batal ambil anak. Boleh, kerana anak tu belum status anak tiri, kerana mereka belum bersama. Mahram yang ketiga ialah menantu. Setiap kita bila ada anak dan anak kita kahwin, tak kira lah dia kahwin cerai. Setiap mana dia kahwin sah menantu kita, maka dia adalah mahram kita. Sentuh tak batal. Yang keempat, mak tiri atau bapa tiri. Bapa kita ni kahwin banyak. Sebelum dia kahwin mak kita, dia kahwin perempuan. Cerai, tak cerai ke dia kahwin. Maka berapa orang dia kahwin tu semua mak tiri kita. Sentuh tak batal dan mahram kita. Begitu juga perempuan, bapa tiri. Mak dia kahwin dengan orang ni, cerai, kahwin dengan laki-laki lain, cerai. Semua tu bapa tiri. Sentuh tidak batal. Ini mahram sudut nasab. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan, Ustaz, ibu ayah sakit, bagaimana dengan penjagaan mereka oleh anak-anak laki-laki atau anak perempuan yang lebih utama menjaga? Siapa lebih utama nak jaga ibu dan bapa ni? Bila ibu meninggal, ibu sakit, bapa sakit. Ibu sakit atau bapa sakit. Yang ada anak laki-laki atau perempuan, siapa nak jaga? Maka kita kata anak laki-laki yang jaga. Anak perempuan kalau dia dah kahwin, dia kena jaga suami dia, bukan jaga bapa dia. Dia tak boleh tinggalkan suami, jaga bapa, dosa. Dia kena jaga suami. Walaupun ketika itu keperluan untuk jaga ibu atau bapa, walaupun awak jaga suami. Cuma suami ni kena fahamlah, ibu mertua, bapa mertua sakit, maka perlulah dia membenarkan isteri untuk tengok ibu dan bapa dia. Tapi segi kewajipan anak tidak. Walaupun bapa tu sampai dah mati dah, bukan dia punya tanggungjawab. Sebaliknya anak laki-laki dia kena jaga ibu dia kena jaga bapa dia. Itu tanggungjawab anak. Soalan fasal nafkah tu ada lagi. Kalau ada boleh tanya Ustaz. Okey. Ada lain soalan? Mungkin tak ada apa soalan. Masa dah cukup. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada terutama Ustaz Zul, sahabat saya yang saya pun tak sempat jumpa. Dia ada tugas di Kuala Lumpur dan dia memberi saya sedikit slot untuk saya memperkatakan sesuatu tadi yang saya cuba nampak perkara tauhid ini perkara asas yang perlu kita dalami, tapi jangan sampai terlampau dalam. Dan mudah-mudahan suasana menuntut ilmu yang ada seperti ini hendaklah dikekalkan dan diusahakan supaya setiap kita tak, orang kata, tak lepaskan peluang ini. Kita setiap hari bekerja dengan kesibukan dunia kita, tapi kita ingat bahawa kita kerja ni tujuan kita untuk kita buat persiapan kepada pengajian kita. Kerana kita ni walaupun kita bekerja, belajar tidak secara khusus masuk ke madrasah, menghafal dan sebagainya, tapi kita tidak, orang kata, berkecuali
dengan kelebihan-kelebihan yang Nabi janjikan. Seperti mana Nabi sebut, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa keluar untuk menuntut ilmu, dia di jalan Allah. Maka tuan-tuan perempuan walaupun sibuk dengan kerja, masih dikira berada di jalan Allah. Satu lagi Nabi sebut, fa in mat fahuwa syahid. Kalau kita mati, maka kita dikira mati syahid. Ini satu peluang. Jadi gunakan kesempatan menuntut ilmu ini untuk kita dapat mati syahid di jalan Allah. Kerana orang yang mati dalam menuntut, mungkin mati dalam perjalanan nak datang, mungkin mati dalam perjalanan nak balik, mungkin mati kerana dalam menunggu nak mengaji. Maka semua itu membuatkan kita, walaupun atas katil, maka kita dikira mati syahid. Mati syahid ni kita tidak akan dihisap, bahkan di akhirat kelak kita langsung dibawa ke syurga tanpa hisap. Ini kelebihan mati syahid. Dan satu lagi kelebihan ialah Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jalan tuan-tuan datang ni nampak je jalan macam ni, tapi jalan tuan-tuan ialah jalan ke syurga, jalan yang mendapat keredaan Allah. Maka sayugianya kita datang dengan tidak putus. Dan kalau boleh lagi kita bawa kawan-kawan kita, keluarga, jiran untuk juga datang, supaya kita dapat menuntut ilmu, menimba ilmu. Alhamdulillah di Melaka ada tempat begini untuk menjadi pusat. Kalau di Kedah sana banyak, di Penang banyak, di Melaka ni saya tak tahulah. Tapi saya harapkan tempat begini terus ada, kekal, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dalam apa yang sedang kita usahakan. Jadi wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdi hawaijana washrah sudurana nawwir qulubana yassir umurana wadhih subulana taqabbal minna a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma barik hadhihi al-buq'ah, Allahumma barik hadhihi al-madrasah wa liman ya'tadu bihudurihi ila hadhihi al-madrasah. Allahumma ammir hadhihi al-madrasah birizqika rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma alif baina qulubil jami', Allahumma alif baina qulubil jami', wahid kalimatahum, alif baina qulubihim wajma'hum ala khairid dunya wal ukhra. Allahumma nas'aluka an turabbiya anfusana wa an turabbiya auladana wa banatina aba'ana ummahatina ajdadana wa jaddatina ya rabbal alamin. Allahumma inna hadhihi al-harah anzil 'alaiha barakatak, anzil 'alaiha rahmatak hatta tataghashaha ala haulil jami' ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyidana wa an tansurana wa an tufahimana wa an tulhimana wa an taqbala minna wa an tahdiyana wa an turshidana wa an tuwassilana ila ridhaka wa ila al-jannah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala masirana ila al-jannah, nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqad, wa na'udzubika mimma yuqarribuna ila an-nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika min asy-syarri kullih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li sahibil madrasah, Allahumma ighfir li Ustaz Zul wa li usratihi wa liman yantami ilaihi min auladihi wa banatihi wa usratihi ya rabbal alamin, wa jami'a man yusa'iduhu wa yuqawimuhu wa yudamihu wa yansuruhu ala da'mi hadhihi al-madrasah ala hayatil mawjudah wa ala talabati wal talibat alladhina hum
يدرسون في هذه المدرسة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.